Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk kumpulan kami akan membentangkan kertas kerja yang bertajuk PPSMI, Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris, Isu dan Cabarannya. Tapi sebelum itu, untuk pendahuluan, mari kita bincangkan dulu apa itu pendidikan. Pendidikan merupakan antara asas yang terpenting yang membantu meningkatkan kemajuan dan peradaban sesebuah negara. Hanya negara yang mampu menyediakan sistem pendidikan yang baik mampu untuk menjadi negara yang maju. Untuk sistem pendidikan di Malaysia, sebenarnya sistem pendidikan kita ni telah melalui evolusi dan penambahbaikan sejak zaman sebelum merdeka, selepas merdeka, malah sehingga sekarang masih terdapat pelbagai usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk menambah baik sistem pendidikan kita. Untuk pengurusan pendidikan di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah dan matrikulasi, ini diuruskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Manakala untuk peringkat pengajian di Institut Pengajian Tinggi, sama ada awam atau swasta, ianya diuruskan oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Okey. Pada awalnya, sebelum merdeka, sistem pendidikan di Tanah Melayu bentuknya adalah tidak formal, di mana pada ketika itu sistem pendidikan untuk orang Melayu hanyalah berdasarkan kepada pengajian mengenai agama Islam dan Al-Quran sahaja di pondok-pondok atau madrasah. Seterusnya, semasa pemerintahan British, barulah wujudnya sekolah-sekolah vernacular seperti Sekolah Vernacular Melayu, Sekolah Vernacular Cina, Sekolah Vernacular Tamil dan Sekolah Vernacular Inggeris. Dan seterusnya, selepas berakhirnya pendudukan Jepun di Tanah Melayu, British kembali memerintah pada tahun 1945. Jadi antara tahun 1945 hingga 1957, usaha perjuangan untuk menuntut kemerdekaan telah bermula. Dan pada masa yang sama, beberapa dasar pelajaran telah diusulkan bagi membina semula sistem pendidikan di Tanah Melayu selepas pendudukan Jepun yang lalu. Jadi antara dasar-dasar pelajaran yang diterima pakai oleh masyarakat Persekutuan Tanah Melayu pada ketika itu, yang terdiri daripada kaum Melayu, Cina dan India, adalah Ordinan Pelajaran 1952, Laporan Pelajaran Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960. Kenapa ketiga-tiga laporan ini dianggap sesuai dengan masyarakat majmuk di Tanah Melayu pada ketika itu? Kerana ianya adil kepada semua kaum. Dan kesemua dasar pendidikan ini sebenarnya menunjukkan bahawa usaha generasi terdahulu untuk membentuk sistem pendidikan yang efektif di Tanah Melayu, kerana golongan cendekiawan pada masa itu sedar yang hanya pendidikan boleh membangunkan sesebuah bangsa. Jika bangunnya sesebuah bangsa itu, maka majulah sesebuah negara itu. Dan kesimpulannya, kita boleh simpulkan yang sebenarnya sistem pendidikan di Malaysia ini telah melalui pelbagai perubahan dan penambahbaikan sejak dulu lagi untuk disesuaikan dengan negara kita yang bermasyarakat majmuk. Seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, sehingga sekarang masih terdapat pelbagai inisiatif yang masih dikaji oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk diterapkan dalam sistem pendidikan kita. Antaranya ialah dasar pengajian dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris, PPSMI, di mana ia pernah dilaksanakan dahulu pada tahun 2003 hingga 2010, di mana dasar ini masih lagi menjadi persoalan di kalangan masyarakat
tentang isu dan keberkesanannya untuk dilaksanakan dalam sistem pendidikan kita. Dan isu dan cabaran PPSMI inilah yang akan kami bentangkan dalam kertas kerja ini. Kemudian, saya akan membincangkan tentang cabaran PPSMI. Cabaran yang saya akan bincangkan ialah penguasaan guru dalam bahasa Inggeris dan penggunaan teknologi. Seperti semua sedia maklum, kebanyakan guru sekolah rendah berkelulusan maktab perguruan dan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar untuk mempelajari matematik dan sains. Apabila dasar ini dilaksanakan, guru perlu menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dan mereka berhadapan masalah untuk menterjemahkan istilah matematik dan sains kepada pelajar dengan tepat. Keadaan ini bukan sahaja berlaku pada sekolah rendah, malahan sekolah menengah juga, kerana terdapat segelintir guru-guru yang masih bergantung kepada buku teks dan tidak begitu mahir dalam berbahasa Inggeris. Oleh itu, masalah komunikasi yang dihadapi menyebabkan guru-guru terpaksa mengajar di dalam bahasa Melayu biarpun buku teks yang disediakan di dalam bahasa Inggeris. Guru juga menghadapi masalah untuk mentafsirkan maklumat yang terdapat dalam buku rujukan yang kebanyakannya datang daripada luar negara. Selain itu, guru juga turut menghadapi masalah dalam penggunaan internet untuk mencari maklumat kerana guru tidak memahami bahasa Inggeris. Kerajaan telah menyediakan pelbagai kemudahan untuk guru-guru untuk melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran mengikut kepada dasar baru ini. Namun, ia masih tidak digunakan sepenuhnya oleh guru-guru kerana mereka tidak mempunyai kemahiran untuk mengendalikan peralatan tersebut dengan cekap. Waktu mengajar yang banyak juga menjadi penghalang kepada penggunaan teknologi kerana mempunyai waktu yang terhad untuk membuat persediaan menggunakan komputer. Guru-guru juga tidak diberikan latihan penggunaan peralatan teknologi yang mencukupi dan perkara ini menjadi sebab kepada masalah untuk guru-guru mencari bahan-bahan yang sesuai yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu, guru menghadapi masalah dalam memberi pemahaman kepada pelajar terhadap topik yang diajar. Hal ini kerana pengajaran dan pembelajaran subjek sains dan matematik melibatkan kefahaman tentang konsep. Jadi, menerangkan dan memahami sesuatu konsep dalam bahasa Inggeris bukan sesuatu perkara yang mudah kerana ia melibatkan proses-proses yang kompleks. Antara isu yang diketengahkan dalam pelaksanaan PPSMI ini ialah pelajar Melayu akan ketinggalan dalam mata pelajaran terbabit kerana mereka lemah untuk menguasai bahasa Inggeris. PPSMI ini bukan sahaja menjejaskan pembelajaran subjek sains dan matematik bagi pelajar Melayu, bahkan pelajar Cina dan India juga akan terjejas. Hal ini kerana bukan 100% pelajar Cina dan India fasih dalam berbahasa Inggeris. Mereka juga telah dipraktikkan menggunakan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu dalam pembelajaran. Jadi, ibu bapa dan guru amat bimbang dengan prestasi anak mereka apabila PPSMI ini diwujudkan dalam sistem pembelajaran. Tambahan pula, perkara ini akan menjadi berat sebelah kepada anak-anak keluarga bandar yang berpendapatan tinggi dan sekaligus akan memburukkan lagi keadaan anak-anak dari kalangan kurang berkemampuan. Perkara ini akan meluaskan lagi jurang antara mereka yang kaya dan miskin. Disebabkan itu, murid di luar bandar akan semakin ketinggalan di belakang dalam menguasai subjek sains dan matematik berbanding murid di kawasan bandar. Untuk isu kedua, bagi dasar pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris PPSMI ialah dasar ini dikatakan bakal merugikan rakyat untuk jangka masa panjang. Menurut Profesor Ibrahim Komu, seorang ahli akademik dari Universiti Kebangsaan Malaysia, beliau berkata dasar ini dilihat bakal menginggriskan bangsa Malaysia, terutamanya anak-anak Melayu. Selain itu, beliau juga berkata terdapat banyak kajian yang dilakukan yang menunjukkan sebenarnya medium terbaik untuk mendidik anak-anak bangsa sebuah negara adalah melalui bahasa kebangsaan mereka sendiri. Selain itu, seperti yang kita tahu, dasar PPSMI ini pernah dilaksanakan sekitar tahun 2003 hingga 2010, tetapi ianya gagal kerana laporan kajian menunjukkan
Sepanjang tempoh pelaksanaan itu, ramai anak Melayu, terutamanya anak-anak di luar bandar, gagal dalam subjek sains dan matematik, dan mereka juga gagal untuk menguasai bahasa Inggeris dengan baik. Seterusnya, dasar ini juga dilihat sebagai satu penganiayaan terhadap anak-anak luar bandar kerana penggunaan bahasa Inggeris bukanlah kebiasaan bagi mereka. Jadi agak susah untuk mereka mengadaptasi penggunaan bahasa Inggeris dalam proses pembelajaran. Sepatutnya kita menjadikan kejayaan Jepun dan Korea dalam memartabatkan bahasa kebangsaan mereka. Tetapi pada masa yang sama, mereka juga mampu menjadi antara negara termaju di dunia. Jadi ini membuktikan bahawa bahasa bukanlah pengukur kemajuan sesebuah negara, tetapi usaha daripada rakyat negara itu sendiri. Seterusnya, dasar PPSMI ini juga merugikan kerana ia dikatakan menghalang bakat sains dalam diri anak-anak, terutamanya anak-anak luar bandar. Contohnya, bakat sains dalam diri anak-anak luar bandar tidak dapat berkembang kerana mereka malu dan kurang keyakinan diri untuk berkomunikasi dan mengeluarkan idea-idea dalam bahasa asing. Jadi, pastinya perkara ini merugikan negara dalam proses pembangunan untuk bidang sains dan teknologi. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang isu PPSMI. Isu yang saya akan bentangkan ialah pencapaian akademik pelajar merosot. Pada tahun 2008, 2 buah sekolah di Sabah gagal ujian penilaian sekolah rendah iaitu UPSR 100%. Dan sekolah tersebut ialah Sekolah Kebangsaan Kebulu yang mempunyai 5 murid dan Sekolah Kebangsaan Kepawa yang mempunyai 8 murid. Keputusan tersebut bukan sahaja hanya di 2 buah sekolah tersebut, namun hampir semua 41 buah sekolah di Beaufort juga turut mengalami kemerosotan. Keputusan UPSR pada tahun 2008 menjadi penanda aras atas keberkesanan PPSMI dan penentu kepada penerusan atau tidak PPSMI oleh Kementerian Pelajaran. Selain itu, pada tahun 2009, keputusan ujian penilaian sekolah rendah UPSR telah menunjukkan kemerosotan, iaitu peratusan murid yang mendapat grade A, B dan C bagi mata pelajaran sains dalam UPSR pada tahun tersebut telah merosot daripada 85.1% kepada 82.5% bagi sekolah bandar dan daripada 83.2% kepada 79.7% bagi sekolah luar bandar. Bagi mata pelajaran matematik pula, pencapaian murid bandar telah merosot daripada 84.8% kepada 80.9%. Manakala murid luar bandar merosot daripada 80.9% kepada 77%. Sebahagian besar pelajar gagal menguasai bahasa Inggeris dengan baik, terutama sekali pelajar luar bandar kerana disebabkan oleh pelbagai faktor. Oleh itu, perkara ini dapat dibuktikan dengan pencapaian akademik pelajar dalam UPSR pada tahun 2008 dan 2009. Walaupun pelajar hanya dinilai melalui keputusan UPSR, tetapi ia akan memberi kesan kepada tahap pencapaian pelajar pada masa yang akan datang, iaitu di peringkat sekolah menengah. Jika pada peringkat awal pelajar menghadapi masalah untuk mengekalkan pencapaian akademik mereka, ini akan memberi kesan kepada mereka ketika di sekolah menengah yang mempunyai tahap pengajaran yang lebih tinggi dan lebih sukar untuk difahami. Isu yang seterusnya ialah kesusahan murid-murid dan guru-guru untuk menyesuaikan diri kepada perubahan bahasa perantara. Idea pelaksanaan PPSMI iaitu untuk meletakkan bahasa Inggeris dalam mata pelajaran sains dan matematik dari awal lagi telah ditentang dan dibidas oleh pelbagai pihak, termasuk ahli politik, akademik, bapa dan dari para pelajar sendiri. Antara isu-isu yang telah dikemukakan ialah kesukaran murid-murid dan guru-guru untuk menyesuaikan diri dalam perubahan bahasa perantara. Seperti mana yang kita ketahui,
murid-murid ni dia lebih faham dan cepat tangkap jika menggunakan bahasa ibundanya sendiri, iaitu bahasa Melayu. Oleh itu, kanak-kanak yang bahasa ibundanya bukan bahasa Inggeris, dia jauh ketinggalan berbanding kanak-kanak yang bahasa ibundanya berbahasa Inggeris. Jika hal ini berlaku, ia akan memberi impak kepada kanak-kanak yang tinggal di luar bandar. Ini memberi kesan kepada kanak-kanak tersebut dengan tidak dapat mengikuti pada pelajaran sains dan matematik dengan cemerlang dan baik. Kesannya mereka akan sentiasa kececiran berbanding dengan kawan-kawan yang lain yang lebih mahir dalam bahasa Inggeris. Manakala bagi guru-guru pula, pelaksanaan PPSMI ini bagaikan satu bebanan kepada mereka, kerana guru-guru harus menyediakan diri dan memahami ayat-ayat yang sukar dan tidak pernah mereka jumpa sebelum memulakan kelas. Jika murid-murid sukar memahami, guru-guru hendaklah menyediakan inisiatif lain seperti membuat kelas tambahan ataupun menggunakan medium yang lain supaya anak muridnya faham apa yang diajarinya. Ini seolah-olah masa guru-guru untuk keluarga telah dicuri untuk membantu murid dengan menyediakan medium yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanan Syifa binti Mazin. Seterusnya, saya akan menjelaskan isu yang kelima, iaitu penubuhan PPSMI akan menjejaskan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Jadi isu ini sememangnya telah menimbulkan kerisauan, terutamanya kepada para nasionalis kebangsaan, kerana mereka menganggap dasar PPSMI ini akan melunturkan penggunaan bahasa Melayu di kalangan pelajar terutamanya dan menggugat peranan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Hal ini turut disuarakan oleh persatuan-persatuan, iaitu antaranya Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia PKPIM, yang berpandangan bahawa dasar PPSMI ini bertentangan dengan objektif penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka, di mana penubuhan Dewan Bahasa ini adalah untuk memantapkan penggunaan bahasa Melayu di kalangan masyarakat Malaysia ke peringkat global. Jadi dengan dasar PPSMI ini telah menggugat kredibiliti bahasa Melayu sebagai bahasa yang boleh dibawa ke arena global. Seterusnya, Persatuan Penulis Nasional iaitu PENA juga berpendapat bahawa dasar PPSMI ini sebagai tidak relevan dan akan meningkatkan penggunaan bahasa Inggeris pelajar, tetapi ia dilihat sebagai PENA beranggapan bahawa dasar PPSMI ini akan meningkatkan penggunaan bahasa Inggeris di kalangan pelajar, namun bahasa Melayu akan dipinggirkan, di mana bahasa Inggeris akan mengambil alih peranan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan, di mana sebenarnya penggunaan bahasa Melayu di dalam subjek sains dan matematik tidak menimbulkan apa-apa masalah kepada pelajar, malah meningkatkan kefahaman di kalangan pelajar. Jadi Persatuan Penulis Nasional ini mempersoalkan kredibiliti bahasa Melayu jika PPSMI terus ingin dilaksanakan. Hal ini juga turut bertentangan dengan Akta Pendidikan Negara dan Akta Bahasa Kebangsaan, di mana menyatakan bahawa bahasa Melayu adalah sebagai bahasa perantaraan dalam pendidikan. Sekian dari saya. Antara cabaran yang berbangkit dengan kewujudan PPSMI dalam sistem pendidikan negara ialah: yang pertama, penggunaan bahasa Inggeris dalam kalangan guru adalah lemah. Hal ini kerana guru-guru tidak didedahkan dengan lebih awal tentang penggunaan sistem PPSMI ini.
Jadi, perkara ini akan melemahkan lagi pelaksanaan PPSMI di negara kita. Pelaksanaan PPSMI yang dilakukan secara serta-merta menyebabkan guru-guru mata pelajaran sains dan matematik yang tidak menguasai bahasa Inggeris diarahkan untuk mengajar subjek tersebut di dalam bahasa Inggeris, sekaligus menjejaskan mutu pengajaran mereka di dalam kelas. Bukan itu sahaja, ramai guru yang tidak menggunakan kemudahan yang telah disediakan oleh pihak kerajaan bagi melancarkan pelaksanaan PPSMI. Pihak Kementerian Pelajaran telah membekalkan 47,000 buah laptop yang dianggarkan bernilai RM235 juta kepada guru sains dan matematik di seluruh negara bagi memudahkan mereka. Bukan setakat laptop yang disediakan, tetapi banyak lagi bahan pengajaran dan pembelajaran yang pihak kerajaan sediakan kepada semua pihak, sama ada sekolah, guru dan juga para pelajar. Antara bahan pengajaran yang disediakan ialah buku rujukan, buku latihan, buku teks dan sebagainya. Usaha ini dilakukan oleh kerajaan bagi memastikan PPSMI dapat dijalankan dengan sempurna. Untuk cabaran yang kedua dalam melaksanakan dasar PPSMI ialah tahap kesediaan pelajar dan guru adalah sederhana. Perkara ini dapat dibuktikan melalui kajian yang dijalankan di Universiti Teknologi Malaysia pada tahun 2010 semasa PPSMI masih lagi dilaksanakan, dan keputusannya menunjukkan bahawa mahasiswa dan mahasiswi sendiri berdepan dengan masalah untuk mengadaptasi dasar PPSMI dalam proses pembelajaran mereka. Jadi, jika pelajar di peringkat pengajian tinggi pun berdepan dengan masalah untuk melaksanakan PPSMI, apatah lagi pelajar-pelajar di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah, terutamanya pelajar-pelajar luar bandar. Selain itu, akibat daripada kegagalan PPSMI yang dahulu dapat dilihat melalui keputusan ujian penilaian sekolah rendah UPSR pada tahun 2009, di mana keputusan sains dan matematik kedua-dua pelajar bandar dan luar bandar telah merosot. Selain itu, kita juga tahu pelajar mempunyai masalah untuk menguasai kemahiran mengira dan menyelesaikan masalah. Jadi, jika ia diajar dalam bahasa Inggeris, seolah-olah menambahkan lagi masalah dan beban mereka dalam menguasai subjek-subjek tersebut. Seterusnya, dalam dasar PPSMI ini, bukan sahaja tahap kesediaan pelajar yang perlu diambil tahu, tetapi tahap kesediaan guru juga perlu diambil kira. Sebagai contoh, bukan semua guru bahasa Inggeris boleh mengajar sains dan matematik. Jadi, begitulah sebaliknya. Bukan semua guru sains dan matematik mempunyai penguasaan bahasa Inggeris yang baik. Jadi, disebabkan kegagalan PPSMI yang dahulu, terdapat kajian dilakukan, dan dari kajian tersebut, ia menunjukkan bahawa tahap penguasaan bahasa Inggeris yang lemah bukanlah penghalang untuk pelajar menguasai ilmu sains dan matematik. Dalam erti kata mudah, jika kita fasih berbahasa Inggeris, ia bukan jaminan untuk kita berupaya menyelesaikan masalah matematik dalam masa 5 minit. Kemudian, saya akan membincangkan tentang cabaran PPSMI. Cabaran yang saya akan bincangkan ialah penguasaan guru dalam bahasa Inggeris dan penggunaan teknologi. Seperti semua sedia maklum, kebanyakan guru sekolah rendah berkelulusan maktab perguruan dan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar untuk mempelajari matematik dan sains. Apabila dasar ini dilaksanakan, guru perlu menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dan mereka berhadapan masalah untuk menterjemahkan istilah matematik dan sains kepada pelajar dengan tepat. Keadaan ini bukan sahaja berlaku pada sekolah rendah, malahan sekolah menengah juga, kerana terdapat segelintir guru-guru yang masih bergantung kepada buku teks dan tidak begitu mahir dalam berbahasa Inggeris. Oleh itu, masalah komunikasi yang dihadapi menyebabkan guru-guru terpaksa mengajar di dalam bahasa Melayu biarpun buku teks yang disediakan di dalam bahasa Inggeris.
Guru juga menghadapi masalah untuk mentafsirkan maklumat yang terdapat dalam buku rujukan yang kebanyakannya datang daripada luar negara. Selain itu, guru juga turut menghadapi masalah dalam penggunaan internet untuk mencari maklumat kerana guru tidak memahami bahasa Inggeris. Kerajaan telah menyediakan pelbagai kemudahan untuk guru-guru untuk melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran mengikut kepada dasar baru ini. Namun, ia masih tidak digunakan sepenuhnya oleh guru-guru kerana mereka tidak mempunyai kemahiran untuk mengendalikan peralatan tersebut dengan cekap. Waktu mengajar yang banyak juga menjadi penghalang kepada penggunaan teknologi kerana mempunyai waktu yang terhad untuk membuat persediaan menggunakan komputer. Guru-guru juga tidak diberikan latihan penggunaan peralatan teknologi yang mencukupi dan perkara ini menjadi sebab kepada masalah untuk guru-guru mencari bahan-bahan yang sesuai yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu, guru menghadapi masalah dalam memberi pemahaman kepada pelajar terhadap topik yang diajar. Hal ini kerana pengajaran dan pembelajaran subjek sains dan matematik melibatkan kefahaman tentang konsep. Jadi, menerangkan dan memahami sesuatu konsep dalam bahasa Inggeris bukan sesuatu perkara yang mudah kerana ia melibatkan proses-proses yang kompleks. Cabaran yang seterusnya ialah pelaksanaan PPSMI ini menjadikan pelajar yang lemah dalam mata pelajaran sains dan matematik akan bertambah lemah. Hal ini kerana mereka harus menyesuaikan diri dengan penggunaan bahasa Inggeris dalam silibus matematik dan sains dalam masa yang agak singkat. Mungkin setengah pelajar sudah terbiasa dengan penggunaan bahasa Inggeris kerana mereka telah didedahkan dan bertutur bahasa ini dari kecil lagi. Tidak pula untuk pelajar yang duduk di kawasan pedalaman yang kurang bersosial dan mengenali bahasa selain bahasa Melayu. Di antara kemahiran asas bagi menguasai mata pelajaran sains dan matematik ialah kemahiran mengira, kemahiran berkomunikasi dan menyelesaikan masalah. Kesemua kemahiran ini tersebut hendaklah dikuasai oleh setiap pelajar untuk memastikan mereka cemerlang dalam pembelajaran sains dan matematik. So, jadinya beberapa kajian yang telah dibuat telah menunjukkan pelajar menghadapi kesukaran dalam mengira dan menyelesaikan masalah. Justru, jika PPSMI disanakan, ia akan menambahkan beban kepada para pelajar. Ia menjadi masalah kerana segelintir pelajar dia tidak bersedia dan tidak berkeyakinan dalam menggunakan bahasa Inggeris ini. Seterusnya, saya akan menjelaskan cabaran yang kelima yang dihadapi oleh pelajar iaitu pelaksanaan dasar PPSMI ini akan menjejaskan minat pelajar dalam subjek matematik dan sains. Okay, seperti yang kita tahu, subjek matematik dan sains adalah antara subjek yang sukar kerana ia melibatkan rumus, formula dan pemahaman yang jitu tentang perkara-perkara alam seperti subjek biologi, fizik, kimia dan sebagainya, iaitu untuk subjek sains. Jadi apabila subjek matematik dan sains ini diajarkan dalam bahasa Inggeris, tahap kesukaran pelajar itu akan meningkat kepada dua kali ganda, di mana yang pertama, mereka perlu memahami perkara tersebut di dalam bahasa Inggeris. Yang kedua, mereka perlu memahamkan teori-teori sains dan rumus-rumus dan formula matematik ini di dalam bahasa Inggeris. Kedua-dua kesukaran ini akan menjejaskan minat mereka, di mana mereka akan semakin kurang berminat dengan subjek matematik dan sains. Namun perkara ini namun terdapat sekolah yang kurang terjejas daripada pelaksanaan PPSMI ini, di mana sekolah berasrama penuh dilihat tidak terjejas
kerana kebanyakan daripada mereka tidak mempunyai masalah dalam untuk memahami suatu perkara dalam bahasa Inggeris, kerana kemahiran mereka dalam bahasa Inggeris sudah pun bagus. Kerana mereka datang daripada golongan, daripada mereka yang bijak pandai. Manakala hal ini sedikit sebanyak telah menjejaskan murid daripada sekolah harian, iaitu yang mempunyai kelompok peratusan yang paling ramai yang menyatakan mereka tidak berminat dengan subjek sains dan matematik apabila ia diajarkan dalam bahasa Inggeris. Hal ini kerana murid-murid di sekolah harian biasanya terdiri daripada mereka yang mempunyai kelayakan akademik yang sederhana, di mana mereka memerlukan usaha yang lebih untuk memahami di dalam bahasa Inggeris. Apatah lagi memahami konsep-konsep dan rumus-rumus yang agak sukar di dalam bahasa Inggeris. Hal ini turut dipersetujui oleh guru-guru yang mengajar, juga menyatakan bahawa pelaksanaan PPSMI ini sedikit sebanyak telah mengurangkan minat mereka untuk mempelajari subjek sains dan matematik. Langkah yang pertama yang boleh diambil ialah kementerian perlulah kera membuat kajian tentang keberkesanan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara sebelum ingin menambah bahasa asing ke dalam institusi pendidikan. Hal ini supaya bahasa ibunda tidak hilang dan pudar di kalangan pelajar. Kesan yang kita dapat lihat sekarang ialah pelajar Cina dan pelajar India dia kurang mahir betul-betul dalam bahasa Melayu, sedangkan mereka duduk di dalam negara yang ratanya menggunakan bahasa Melayu. Ini sukar bagi mereka untuk berkomunikasi dengan kawan-kawan yang berlainan bahasa. Negara contoh yang kita dapat lihat menggunakan bahasa ibundanya sendiri ialah seperti Korea, China, Jepun dan Perancis. Maka inisiatif yang boleh dibuat oleh Kementerian Pendidikan untuk menyedarkan berapa pentingnya bahasa Melayu ialah dengan mengadakan kempen kesedaran di dalam sekolah-sekolah di Malaysia. Ini bagi memastikan mereka sedar bahawa bahasa Melayu ni mampu membuatkan belajar berjaya hingga ke antarabangsa juga. Seterusnya saya akan membincangkan cadangan yang kedua, iaitu penilaian semula akan keberkesanan pelaksanaan PPSMI sepanjang tempoh percubaan. Tempoh percubaan yang saya katakan di sini adalah tempoh di mana dasar PPSMI yang telah dijalankan dahulu, iaitu pada sekitar tahun 2003 sehingga 2009, di mana di dalam tempoh ini pelbagai maklum balas yang Kementerian Pendidikan perolehi. Dan seperti yang kita sedia maklum balas ini kebanyakannya adalah negatif, di mana dasar pelaksanaan PPSMI ini dilihat sebenarnya tidak membantu pelajar meningkatkan kemahiran mereka di dalam bahasa Inggeris. Malah sebenarnya telah menyukarkan dan membebankan pelajar dalam memahami subjek-subjek lain, iaitu subjek sains dan matematik. Hal ini sebenarnya telah menimbulkan keburukan, lebih banyak keburukan berbanding kebaikan. Oleh itu, jika dasar ini ternyata hanya menambahkan beban dan memberikan maklum balas yang buruk dan menimbulkan isu-isu yang baru, seperti pelajar menjadi tidak berminat dalam mempelajari subjek sains dan matematik, adalah lebih baik bagi pihak Kementerian Pendidikan untuk memansuhkan terus dasar PPSMI ini dan mengekalkan sahaja dasar yang lama, iaitu pengajaran dan pembelajaran subjek sains dan matematik di dalam bahasa Melayu.
di mana dasar ini telah pun dilaksanakan lebih 30 tahun dan sememangnya telah terbukti berkesan. Okay, seterusnya bagi cadangan yang ketiga, iaitu cadangan yang terakhir, pihak Kementerian Pendidikan perlu memperkasakan dan memperhalusi kaedah pembelajaran subjek bahasa Inggeris. Hal ini kerana penubuhan ataupun objektif dasar PPSMI ini diwujudkan adalah kerana untuk meningkatkan kemahiran bahasa Inggeris di kalangan pelajar. Saya rasa adalah lebih elok jika Kementerian Pendidikan memperhalusi dan memperelokkan lagi kaedah pembelajaran subjek bahasa Inggeris, iaitu di mana subjek yang seharusnya dilihat dapat meningkatkan lagi kemahiran pelajar dalam berbahasa Inggeris. Mungkin dalam menambahkan subjek sastra Inggeris, ataupun kaedah pembelajaran itu dilaksanakan secara lebih mendalam agar para pelajar dapat belajar dan memainkan diri dalam bertutur ataupun menulis dalam bahasa Inggeris melalui subjek itu sendiri, bukan daripada pelaksanaan dengan subjek-subjek lain. Kesimpulannya, perdebatan yang timbul hasil daripada pelaksanaan dasar PPSMI ini adalah bukanlah kerana dasar-dasar pendidikan Malaysia yang terdahulu dianggap tidak berkesan, tetapi hal ini adalah kerana hasil daripada keperhatian warga-warga pendidik dan masyarakat dalam melahirkan kebimbangan mereka dan kerisauan mereka apabila mereka melihat pembelajaran subjek matematik dan sains ini dilihat semakin sukar apabila ia dilaksanakan di dalam bahasa Inggeris. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Untuk kesimpulan, oleh itu dapat disimpulkan di sini bahawa pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris iaitu PPSMI telah menimbulkan banyak isu dan konflik yang perlu dihadapi oleh semua pihak, lebih-lebih lagi kepada pelajar dan tenaga pengajar. Bukan setakat itu sahaja, PPSMI juga sedikit sebanyak memberi kesan yang negatif kepada sistem pendidikan negara kita. Seterusnya, terdapat cara atau cadangan yang lebih baik untuk kita lakukan bagi memperkasakan bahasa Inggeris sekaligus dapat memartabatkan bahasa Melayu selain daripada PPSMI ini. Pelaksanaan PPSMI telah memberi impak yang besar ke atas semua pelajar, tidak kira bangsa, kerana bukan sahaja pelajar Melayu yang terjejas, bahkan pelajar Cina dan India juga terjejas dengan sistem pendidikan tersebut. Yang menjadi persoalan di sini, mampukah pelaksanaan PPSMI ini meningkatkan mutu penguasaan bahasa Inggeris? Sehingga kini tiada bukti yang nyata untuk menyokong perkara ini, walaupun dikatakan pelajar dapat didedahkan dengan lebih banyak istilah sains dan matematik. Mungkin ianya dapat membantu mereka menghadapi cabaran apabila mereka meneruskan pembelajaran PPSMI di peringkat sekolah menengah. Seandainya itu sahaja manfaat yang diperoleh melalui pelaksanaan PPSMI, ia tidak setimpal dengan kesan negatif yang dibawa.